Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahidin ya rabbal alamin. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hiqdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw shahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna syururahum waj'al syururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzama min sayyil asqami ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita, yang berikan kepada kita segala-gala kemudahan supaya kita mengabdikan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluh wa taqaddasat asma'uh, hal keadaan tunggal, tidak menyengus, tidak kongsi dengan apa-apa pun. Itulah matlamat yang Allah Ta'ala menjadikan kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala tak jadikan jin dan manusia ini malaikat hanya dua tujuan, iaitu supaya kita tu mengabdikan diri kita kepada Allah hal keadaan tunggal. Maka pada perjumpaan kita semalam tu, iaitu kita tengok sedikit daripada isi kandungan pengertian daripada ayat Al-Quranul Karim, iaitu daripada surah Al-Imran ayat yang ke-7 tentang masalah al-muhkamat wal mutasyabihat. Maka insya-Allah Jalla Jalaluh pada malam ni ia berkaitan rapatlah dengan apa yang kita duk nak tengok dan kita itu nak berikan huraian di sini, iaitu maknanya at-ta'wil. Makna at-ta'wil di sisi ahli tanzih. Apa makna kalimah at-ta'wil? Wa ma ya'lamu ta'wilahu tadi itu. Kalimah ta'wil, apakah pengertian dia? Apakah definisi dia? Apakah ahlu tanzih itu dia faham tentang itu perkataan? Itu cakapan
Ya Allah Subhanahu wa taala cakap di dalam Al-Quranul Karim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap di dalam hadis yang sabit daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimah perkataan at-ta'wil di sisi ahli tanzih, mafhumnya hak yang dipahamkan di sisi ahli tanzih ni. Ahli tanzih ni makna kata orang yang i'tiqad kata ayat Quran ataupun hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Tuhan cerita khabar tentang hal dia, tentang perbuatan dia, tentang sifat dia, itu tidak menyerupai dengan segala-gala makhluk. Dia tengok ayat Quran hak Tuhan duk royak hal Tuhan tu, ataupun Nabi duk royak tentang keadaan Tuhan tu, hal Allah Ta'ala tu sama ada sifat Tuhan, perbuatan Tuhan dan zat Tuhan, nama-nama Tuhan. Dia itu tengok bersih. Mana kata tak menyerupai, tidak membandingkan akan itu ayat, itu hadis dengan mana-mana makhluk pun. Dia tengok tu dia menyuci akan Allah Ta'ala daripada mana? Iaitu daripada menyerupai akan segala-gala makhluk mana-mana pun. Akan tetapi dia itu yakinlah, pegalah di dalam iman dia tu kata apa hak Tuhan royak, apa hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak, memanglah Tuhan khandak, memanglah Tuhan nak begitulah, memanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau nak menerang gitulah. Tu caranya tak sama. Orang panggil kata pahaman ahli tanzih dengan ahli tamthil. InsyaAllah ahli tamthil kita akan takhirkan dia lepas daripada kita nak tengok dulu ahli tanzih macam mana. Kerana cara kita mengaji ni hendaklah kita mengaji hak kita dulu. Faham hak kita dulu, faham we kena dulu, kemudian mari kita tengok hak tak kena macam mana. Supaya kita nak jagakan diri kita daripada kesilapan dan kesalahan. Tetapi hak mula sekali kena kita tu faham hak kena dulu. We faham we betul dulu, tak neraca fahamnya kita tu we jadi mustaqim, molek, duduk di atas bantasan. InsyaAllah lepas daripada kita faham dah hak kita, lagi kita akan kesok naik satu marhalah lagi, pangkat lagi, iaitu kita nak tengok ahli tamthil macam mana mereka itu faham terhadap kalimah at-ta'wil. Bimasyiatillah, dengan kehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tu nah. Ahlu tanzih makna lagu mana? Makna kita telah menerangkan, huraikan tadi sebentar tadi. Jadi katanya para ulama yang kita itu ambil ilmu daripada mereka itu, guru-guru kita dan ulama-ulama Islam kita, dia kata telah menuntuti oleh ahlu tanzih ni akan lafaz ta'wil tadi itu pada masa mereka, mana pada generasi mereka, dengan makna yang tidak mengetahui kan akan itu definisi, akan itu pengertian pihak yang tak mengetahui, iaitu para ahli tamthil. Mana ahli tamthil dia tak faham seumpama ahli tanzih. Kerana ahli tanzih itu orang panggil orang yang dulu dekat dengan masa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan masa zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kemocok dia, humi dia tu, kepala gerobak dia tu ada zaman Nabi lah, iaitu diri Rasulullah tu sendiri, kemudian diiringikan oleh anak-anak murid dia di kalangan sahabat-sahabat at-tabi'in, atba'it tabi'in, dan meneruskan lagi. Maka jalanan ahli tanzih ni orang panggil ada dua metodologi yang kita nak faham. Ada dua pengertian. Pengertian mula-mula makna kata ahlu tanzih zaman ni. Ahlu tanzih makna dia menyuci akan Allah Ta'ala tu ahlu zaman. Makna kata semasa. Masa mana? Masa korun pertama, korun yang kedua, korun yang ketiga. Itu panggil zamaniyah.
masa. Adapun ahlu tanzih manhaji, jalan ni hak tu terus sampai ke hari ni dan lagi akan terus sampaikan kepada hari kiamat. Hadana di antara zamani dengan manhaji. Zaman makna masa, manhaj makna jalanan. Hadana seumpama kita kata al-Islam yang mula-mula sekali yang beriman dengan Allah Taala, dia itu kalangan sahabat mula-mula sekali. Lepas daripada tu at-tabi'in, kemudian atba'it tabi'in. Itu orang panggil kata mula-mula, generasi mula-mula, generasi yang kedua, generasi yang ketiga. Kemudian Islam itu akan menerus walaupun tak ada atba'it tabi'in, tak ada sahabat, tak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun, dia akan meneruskan sampaikan ke hari ini dan lagi akan sampaikan kepada hari kiamat. Itu panggil manhajiyah, manhajiyah al-islamiyah. Jalan ni hak agama Islam kita dak bawa supaya dulu situ. Semaya 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat fitrah, zakat harta, ada haji ila akhirih. Sampai bila tu? Ila ayyarithallahu al-arda wa man 'alaiha. Sehingga Allah Taala itu akan membangkitkan kiamat naik. Itu nak kita faham molek di antara zaman ni dengan manhaji. So umpama ni lah, kalau kita nak misal dalam bentuk kepekah ni, zaman Imam Syafi'i, iaitu dia beranak 150 Hijriah, dia mati 204 Hijriah, maknanya umur dia tu tak sampai lah 60 tahun. Maka fatrah tu, masa tu orang yang duk menganukkan, yang duk pakainya cara-cara faham Imam Syafi'i, apa panggil Syafi'i zamani. Kerana Imam Syafi'i tu duk ada lagi masa tu, makna kata ada duk hidup lagi. Setelah daripada Imam Syafi'i meninggal wafat, maka orang anak murid dia tadi itu mengsebarkan ilmu untuk guru ni daripada apa yang Imam Asy-Syafi'i ni dia menyampaikan, terus menerus sampaikan kepada hari ni orang panggil Syafi'iyah manhaji. Apa panggil kana? Orang panggil Syafi'i manhaji, bukan Syafi'i zamani. Maka ahlu tanzih supaya ahlu tanzih ada ahlu tanzih manhaji, ada ahlu tanzih zamani. Kita faham molek situ tu. Nak kita jelas. Jadi jilah molek tentang perkara-perkara nak kita faham. Takut orang dok kata-kata di mana pula ada ahlu tanzih nak menyuci akan Allah Taala zaman kita. Sedangkan dia tu baru timbul korong yang ke 11, 12, 13, 14 kata lagi. Itu orang tak faham. Nah, orang panggil fahaman dia itu tak kurang. Fahaman dia tak sapa. Fahaman dia ini orang panggil kata tersutuk, tidak jadi terbuka. Tu. Maknanya di sana ada hak manhaji, ada hak zamani. Manhaji makna kata laksud kalau bahasa Sia. Laksud dia tu hak tulah, tu panggil manhaji. Tetapi masa ada nunggu dia, raktan dia tu pada hak asal dah. Dasar dia dah ada hak asal dah. Akan tetapi mari duk membinakan akan pendapat itu di atas dasar hak tadi. Itu apa panggil manhaji, jalanan. Tu lah, apa panggil jalanan. Kalau bahasa Sia kata laksud diaukan. Nampak tu tak? Laksud diaukan. Mana apa nama jalannya tu lah. Akan tetapi dia itu bergantung kepada dasar hak asah. Dasar hak mana? Dasar hak asli. Baik. Kemudian orang-orang ahlu tanzih ni dia fahamkan lafaz at-ta'wil ini ada dua makna. Ingatlah ahlu tanzih dia faham lafaz ta'wil ada berapa makna? Ada dua makna. Ada dua makna. Makna yang pertama, makna mula-mula. Nah, makna mula-mula ni kalimah at-ta'wil maknanya haqiqah, iaitu hakikat. Hakikat ni makna kan? Benda yang sungguh. Benda yang berlaku sungguh.
benda yang boleh kita dapat dengan pencedera ilmu kita. Tengok dengan mata ke, cium dengan hidung ke, dengar dengan telinga ke. Tu nak kita faham kalimah haqiqah. Itu tak? Tetapi hakikat ni ya ada dua. Ada hakikat yang ghaibi, ada hakikat yang syahidi. Mana hakikat ghaibi seumpama alam ghaib itulah. Allah Ta'ala pun hakikat tapi ghaibi. Malaikat hakikat ada tapi ghaibi. Nampak tu tak? Syurga, neraka, pahala, dosa panggil ghaibi. Hakikat ada tapi ghaibi. Ada pun syahidi seumpama kita boleh tengok. Nampak benda-benda kita boleh tengok seumpama rumah ke, kereta ke, motosikal ke gapo ke, kata lagi lah. Itu panggil hak syahidi. Itu panggil hakikat juga tapi boleh kita tengok dengan mata selalu. Tu tak? Tu nak kita faham. Baik. Kalau gitu hakikat iaitu hakikat yang berapa? Yang menafsirkan kepadanya oleh cakapan. Oleh apa nama? Oleh cakapan. Itu oleh percakapan. Tu oleh percakapan di sini, apa makna percakapan di sini? Maknanya hak dimaksud di sini iaitu kalam Allah Subhanahu wa taala ataupun kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kita boleh lihat dengan mata kepala. Boleh lihat dengan mata kepala barang yang menunjuk di atasnya oleh lafaz. Barang yang menunjuk di atasnya oleh lafaz. Gapo makna lafaz? Lafaz ni makna kata benda hak kita tutur mari. Apabila orang tutur kita boleh dengar. Tutur makna kata sepah amal duk kecek ni lah. Ambil kalimah mari tak dah lidah kamar dia kita kecek. Itu panggil berlafaz. Apabila kata berlafaz ada suara. Suara tu yang pergi di telinga kita. Maka telinga kita tu dengarkan suara tadi. Apabila kita ada alat terjemuh di dalam diri kita, kita faham lah suara yang orang bercakap tu makna gapo, yang nak royak gapo ke kita. Tu. Ataupun kita tengok apa yang menunjuk di atasnya oleh lafaz daripada hakikat-hakikat yang luar. Hakikat-hakikat yang luar yang sebagai kesan yang berlaku sungguh, yang menunjuk oleh lafaz ataupun yang menunjukkan oleh kalimah hak kita berlafaz tadi. Tu nak kita faham jadi jelas. Tu makna at-ta'wil. Kecek mudah-mudahnya kalau kita nak nampak dengan cara mudah-mudahlah. Maknanya orang duk royak mari kita kamar dia benda tu berlaku sungguh boleh kita tengok dengan mata kepala. Tu makna ta'wil. Orang duk royak kita, royak seumpama. Saya nak misal nampak ni. Seumpama orang duk royak kata di kampung tu sekarang ni ada orang nak pergi buat haji. Itu khabar. Yang dia itu berlafaz tutur mari kita dengar dengan telinga kita. Hari yang tertentu, hari tu. Apabila sampai hari yang dia khabarkan kepada kita, maka kita tengok dengan mata kita dan kita dengar pula dengan suara orang yang royak tadi itu bergerak sungguh. Turun tangga, sipek untuk musafir menujukan kepada Makkahul Mukarramah. Maka apa nama ni hak kita tengok dengan mata kepala, lepas daripada kita dengar, lepas daripada kita faham, lepas daripada orang royak kita tu, itu dinamakan at-ta'wil. Itu dinamakan apa? Itu dinamakan at-ta'wil. Makna kata ta'wil makna mula-mula ni yakni perkara yang berlaku yang boleh kita tengok dengan mata kepala setelah daripada orang royak kita. Tu hak royak hak sebenar, hak dia nak kecek ni Tuhan lah. Tuhan royak kita. Nampak tu tak? Tuhan royak kita. Umpama mana Tuhan royak kita, kita nak misal dengan cara mudah dulu. So umpama Tuhan royak kata wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kita manusia masuk pendirian kita dengan orang yang zalim. Kalau kita letakkan diri kita, kaki kita balik pihak orang yang zalim, nescaya Tuhan akan seksakan kita. Seksa di situ katanya para ulama dua.
Seksa di atas muka bumi ni, kemudian Tuhan akan seksa pula sekali lagi di hari akhirat esok kalau ia tak taubat mati dekat keadaan lagu tu. Maka Nawawi Pahal di sini kata Tuhan royak. Kata orang yang zalim, Tuhan akan seksa di atas muka bumi ni. Tu khabaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kena zalim, mana mazlum tadi itu tunggu. Sebab dia janji, sebab Tuhan janji dengan dia. Maka dia sabar. Apa yang dia kena zalim tadi, dia sabar. Apabila satu hari Allah Ta'ala kandak nak dia tengok, kata orang hak zalim kepada mu jadi gitu, jadi gini, sebagaimana Tuhan raya, itu panggil at-ta'wil. Itu panggil apa? Orang panggil at-ta'wil. Tu dia. Ta'wil hak mula-mula ni, orang raya, kemudian lepas ada tu berlaku. Lama mana, tak kira. Itu tak? Hak ni hak mu'ayanah. Kita boleh tengok dengan mata kepala. Dan ini makna ni, iaitu telah datang di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Makna ni datang di dalam ayat Al-Quranul Karim beberapa tempat. Allah Ta'ala ni mengulangkan lafaz at-ta'wil di dalam Al-Quran ni lebih banyak daripada 10 kali Tuhan guna. Makna kata banyak daripada 10 kali. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quran gunakan lafaz at-ta'wil. Didapati maknanya, makna hak Tuhan guna di dalam Al-Quranul Karim itu sebagaimana alim ulama kita duk bawa datangkan kepada kita ni, pada semua hak Tuhan guna tadi itu, iaitu kena kepada berapa? Kena kepada hakikat yang berlaku setelah daripada Allah Subhanahu wa taala royak dan khabar mari. Berlaku sungguh sebagaimana Tuhan royak, berlaku sungguh sebagaimana Tuhan khabar. Sama ada berlaku pada zaman dulu ataupun akan berlaku pada zaman mustaqbal. Berlaku hak dulu telah berlaku dah. Berlaku hak kemudian daripada Tuhan royak ni seumpama mana? Seumpama Tuhan royak kata selagi dekat dengan hari kiamat ni, Allah Ta'ala khabar dalam Quran kata akhrajna lahum dabbatan tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina ghafilun. Makna kata Tuhan keluarkan apa nama? Binatang, ternak ke yang boleh cakap dengan manusia. Oh ya Tuhan manusia menatang mari hajar. Pada akhir zaman menatang mari hajar. Supa dengan awal-awal. Awal pun menatang mari mengajar juga kepada manusia. Nah, ayat tu menatang dengan hidup manusia ni, ia ada perhubungan yang rapat. Faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi. Allah Ta'ala hatta ghurab, burung gagak hitam tadi itu mari mengajarkan kepada anak Adam ni cara nak taruhnya jasad apabila telah meninggal ni macam mana. Hatanya binatang mari mengajar, mari royak. Maka akhir hayat dunia ni, akhir umur dunia ni pun binatang juga akan tubik mari mengajar akan manusia, boleh cakap dengan manusia. Itu Allah Ta'ala royak. Itu apa yang khabar daripada Allah Subhanahu wa taala. Benda ni berlaku tak lagi? Tak. Apa panggil fil mustaqbal, lagi akan. Ia akan berlaku. Ada apa hak Tuhan royak dalam Quran, benda hak telah berlaku dah, seumpama Tuhan membinasakan kaum Ad, kaum Thamud dan sebagainya. Hak tu telah berlaku mari dah. Nah, ayat itu dinamakan ta'wil. Kalimah Tuhan royak dalam Quran itu kalimah ta'wil, maknanya khabaran yang berlaku. Sama ada berlaku dulu ataupun lagi akan berlaku. Itu tak? Tu dia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala royak guna kalimah ta'wil, kemudian atas pengertian yang para ulama tadi itu wa khulasah, dan amba telah menerangkan, menyatakan kepada kita sekalian. Tuhan kata, Tuhan hikayat, Tuhan nak khabar, Tuhan nak royak tentang keadaan orang musyrikin. Tentang keadaan orang musyrikin. Dinamakan musyrikin kerana dia berkongsi di antara Allah Ta'ala dan Tuhan yang batil. Makna musyrik ni, ia pegang Tuhan, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala satu. Kemudian masalah ibadat dia paling kepada berhala juga. Maka campur di antara ilahul haq wa ilahul batil,
Tuhan yang benar dengan Tuhan yang tak benar pelesuk, maka dinamakan mereka itu musyrik. Tak dinamakan musyrik kalau dia tak kenal akan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tak pegang kata Allah Taala tu Tuhan dia juga, maka tak dinamakan musyrik. Dinamakan mulhid. Tu tak? Tu bahasa ulama kita guna, ahli tafsir, ahli syarah, apa nama hadis Nabi, ataupun ahli lugah, ataupun mana-mana pun, ia guna musyrik, iaitu orang yang campur di antara Tuhan yang benar dengan Tuhan yang tak benar. Orang yang kenal Allah juga, orang yang pegang Allah juga, maka orang lagu tu dia tak kala nak mengibadat kepada Allah, ia kongsi. Maka ia kongsi dinamakan musyrik. Tu lah. Tu dia. Allah Ta'ala ni hikayat ni duk cerita keadaan orang musyrikin. Berlaku tak gini? Tak lagi. Kenapa Tuhan boleh royak? Kerana Tuhan ni ya'lamu ma kan wa ma yakun wa ma sayakun. Allah Ta'ala ni tahu benda hak sedia kala, benda hak sekarang, dan benda lagi akan datang. Tuhan tahu belakang. Belum daripada kita nak mari, Tuhan tahu tak kita ada di mana? Tahu. Sekarang ni Tuhan tahu tak? Tuhan tahu. Lagi akan kita nak hidup mana pula? Tuhan tahu. Kerana itu Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Kita sendiri tak tahu kata nak pergi kana. Tu dia. Dan dusta mereka itu. Al-musyrikun ni dusta. Dusta apa? Dusta bangkitan dia tu daripada alam kubur menunjukkan kepada alam akhirat tu, mereka ini tak beriman. Al-musyrikun. Tuhan kata hal yanzuruna illa ta'wilah. Ini daripada surah Al-A'raf. Hal yanzurun makna ma yantazirun. Tu ma yantazirun ahlal Makkah idh la yu'minun. Ulama tafsir. Apakah mereka itu duk tunggu-tunggu pia kena kepada ahlul Makkah tu. Ahlul Makkah tu. Ma yantazirun ahlul Makkah idh la yu'minun, kerana dia itu tidak beriman. Beriman dengan apa? Beriman kata hari kiamat tu nak datang sungguh. Hal yanzuruna illa ta'wilah. Kalimah ta'wilahu makna kan ta'wilahu di sini, yakni aqibah ma wa'ada lahum fil Quran. Hujung jatuh ya Allah Subhanahu wa ta'ala janji bagi mereka di dalam Al-Quran. Tu makna ta'wil. Dia ni haula al-musyrikun, dia tak beriman kepada hari kiamat. Nabi royak hari kiamat ada, Nabi royak kata di sana adanya api neraka, royak kata di sana ada syurga, royak kata ada di sana titik sirat, ada di sana mizan, timenge. Dia tak percaya, dia tak beriman. Lalu Tuhan royak dalam ayat ni, Tuhan kata hal yanzuruna illa ta'wilah. Mereka itu duk tunggu ke apa? Tunggu akan akibat. Apa mana akibat? Mana hujung jatuh yang mereka itu dusta. Lagu mana tak faham mana ni, cuba royak nyata sikit gini. Supaya orang tak percaya kepada tok guru, ustaz, doktor ke profesor ke, ikutlah. Doktor kata ngaji molek nah, ngaji tu kena murajaah ratik. Cara ya buat gini supaya nak uji kita itu hasil ilmu pengetahuan. Kita berasa takabur, berasa apa ada cara mikir, tak jawab kepada tok guru, tetapi kata dalam dada, kata dalam hati. Tak kena dah ajar kita pun pandai. Orang yang bersikap lagu tu lagi akan tengok. Kata dia nak jaya ke tak di dalam hidup dia, memang dia tak jaya orang lagu ni. Kenapa? Kerana dia itu dimerkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agak diri dia itu takabur. Apabila ia jatuh musnah di dalam hidup dia, jadi tak adanya harga di sisi Allah Ta'ala dan di sisi manusia,
maka itu benda hak berlaku kepada diri dia itu orang panggil takwil. Orang panggil apa? Akibat. Takwil ni mana akibat hujung jatuh yang berlakukan kepada dia setelah daripada dia tak dengar akan nasihat guru-guru dia. Nasihat bagi guru-guru dia. Dah tu. Supaya orang musyrikun. Nabi mai royak kerana Tuhan suruh royak. Musyrikun tak percaya. Kata di sana ada hari kiamat, mati hidup balik. Aku tak percaya. Ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Aku ni tak ada dah bangkit esok. Masa tu yang apa yang kata yang membinasakan aku. Itu mereka ad-dahriyun ayat tadi tu. Adapun al-musyrikun ya wari tulis depan Nabi wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ni musyrikun. Dia lagi nak menghidupkan tulang yang pahu umpama ni ya Rasul ya Muhammad. Kata ahli tafsir ayat ni turun terhadap Walid ibn al-Mughirah, ayah pada Khalid ibn Walid. Lalu Tuhan suruh Nabi Muhammad je qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah. Rayakkan kepada orang musyrikun hak tak beriman kepada mati hidup kelak itu. Kata pia yang menghidupkan, yang menjadikan tulang ini daripada tak ada kepada ada. Man? Pasti. Dia jawab kata Allah Subhanahu wa taala. Apa ayah gapo benda hak dah Tuhan nak mengembali kelak kali yang kedua. Logik akal mana tak boleh nak terima. Itu maknanya. Maka mari kita kembali kelak mai sini. Hal yang zuruna illa ta'wilah yauma ya'ti ta'wiluhu. Ni yauma hari yang apa nama yauma ya'ti ta'wiluhu. Hari di situ mana hari katakan ahli tafsir yaumal qiyamah, iaitu hari kiamat. Ya'ti ta'wiluhu. Apa makna ya'ti ta'wiluhu? Makna datangnya akibat yang dia itu dusta di atas muka bumi ni. Sebab tu apabila dia duduk depan neraka, dia kata hadhihin narul lati kuntum biha tukazzibun. Itu neraka. Hei musyrikun yang tak beriman, itu neraka yang mung tu pernah dusta dengannya masa mung itu duduk di atas muka bumi. Hadhihin narul lati kuntum biha tukazzibun. Tu dia. Islauha fasbiru aw la tasbiru ila akhiril ayah. Itu nak ayat akibat. Hujung jatuh. Hera tu akibat. Akibat mana hujung jatuh. Benda hak Nabi raya berlaku sungguh depan dia. Maka itu di sisi ahli tanzih, pahamnya makna at-ta'wil, makna akibatus syai'. Benda hak akan berlaku. Hujung jatuh. Tu nak kita faham. Yauma ya'ti ta'wiluhu. Yaqul, katanya. Dia yaqul al-musyrikun. Yaqulul ladina nasuhu min qabl. Katanya mereka yang tidak beriman, dia terlupa. Terlupa di situ makna kan? Taraku. Apa boleh tak ulama gigi tafsir makna nasiya bermakna taraka. Kerana kalimah nasiya ni kalau terlupa sungguh, nascaya Allah Ta'ala tak ambil salah. Terlupa dengan wak lupa yang lain. Umpama mana kita nak misal dengan cara logik akal. Kalau kita terlupa, kita makan dan minum dalam bulan Ramadan, ijma' ulama kata tak batal. Tapi kalau kita buat lupa, sedangkan Allah Ta'ala tahu kata kita buat ni, cerak dah kita tahu. Maka hak ni pun ijma' ulama kata batal puasa. Maka kalimah lupa ni maknanya dia tinggal, makna dia wak tak tahu. Wak lupa, makna kata wak lupa. Wak lupa ni mana dia tinggal? Tinggal apa? Tinggal kebenaran. Sebab tu ulama kata yaqulul ladzina nasuhu ay taraku. Taraku apa? Al-iqrara bihi. Mereka ini tinggal apa? Tinggal akuan dengannya. Dengan apa? Dengan khabaran yang Allah Ta'ala khabar di dalam Al-Quran, surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca di atas mereka itu musyrikun. Tu. Yaqulul ladzi
yaqulul ladzina nasuhu min qabl, sebelum daripada ni, min qablu ay min qabl dzalika fid dunya, iaitu sebelum daripada masa mana, min qablu, belum daripada mana, yakni belum masa dia duduk dunia hari tu. Hari ni bila ni ayat Quran ni hak Tuhan raya ni, hari depan tu hari kiamat esok, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari kiamat esok. Sebab tiap-tiap manusia ni, ma min abdin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainallahi turjuman, tiap-tiap orang kena kecek dengan Tuhan belaka. Tu nak ayat kata kita ni Tuhan mulia, walaqad karramna bani adamah, Allah Ta'ala muliakan kita. Qad ja'at rusul rabbina bil haqq, sesungguhnya telah datang apa nama rusul, para rasul-rasul. Apa makna rasul? Yakni nabi, asal dia jadi nabi, kemudian pangkat dia naik, seolah kata Tuhan mengangkatkan pangkat dia jadi rasul, dia wajib kena buat amal untuk diri dia, kemudian dia wajib menyampaikan kepada ummah tu rasul. Wajib nyampai pada ummah, katanya ahli tafsir ataupun ahli syarah hadis, maknanya wajib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul yang lain kena gapo? Kena ada apa namanya panggil jihad untuk nak menyebarkan akan Islam dan mempertahankan maruah al-Islam. Ada para rasul pendapat yang gagah di sisi, adapun nabi pendapat yang gagah di sisi ahli tafsir dan apa nama ni di kalangan tokoh-tokoh ulama syarah hadis, mana ia buat amal untuk diri dia dan dia sebar tak ada luah mana. Mana kata sebar sekadar keluarga dia dan ahli-ahli dia dekat-dekat, kaman tak wajib dia itu jihad. Sebab itulah dalam hadis Nabi kata umirtu an uqatilan nas. Uqatil di situ makna mana? Makna buatnya bukan makna suruh bunuh orang. Setengah-setengah dah ambil hadis ni riwayat Islam suruh bunuh orang, dak. Maknanya uqatil di situ makna mempertahankan. Mempertahan di sini mana sebar dengan sungguh. Kamari apabila orang buat kita, serai kita, faman ya'tada 'alaikum fa'tadu bimithli ma'tada 'alaikum. Tu apabila orang buat kita dulu, kita tahan. Tu ya Islam lagi serai orang pun mana-mana gitu dak, sebab tu Nabi kita faham kata la ikraha fid din. Tahu. Nampak tu tak? Tu dia. Qad ja'at rusul rabbina bil haqq. Rusul bagi Tuhan. Tengok, rasul bagi Tuhan. Wa rigaba bil haqqi, dengan benar-benar. Apa makna haqqi di sini? Katanya ahli tafsir ai bil bayyinat, bi bayanil ba'thi wal jannati wan nar, walakinnahum kadzabu. Maknanya warinya royak kata di sana ada bangkit lepas daripada mati, di sana ada syurga, di sana ada neraka, akan tetapi haulail musyrikun kadzabu, dusta. Apabila sampai hari ni, dia boleh tengok dengan mata dia apa hak rasul royak. Dia tengok cerak molek, di sana ada neraka, di sana ada syurga, diri dia sendiri pun dibangkit kelik semula. Sebab tu dia kata dalam ayat lain, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Hari ni, hari yauma ya'ti ta'wiluhu. Maka kalimah ta'wil makna kan? Makna akibatus syai', makna benda hak akan berlaku. Tu di sisi uruf, di sisi pengertian Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa taala bawa kalimah ni wari. Sebut di dalam Al-Quran, dan ahli tafsir beginilah semuanya mentafsirkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabar akan puak-puak kita ni bahwasanya mereka itu puak musyrikun lah maknanya. Hari yang mereka itu tengok dengan mata kepala sungguh apa yang Allah Subhanahu wa taala suruh rasul itu royak daripada balasan pendustaan mereka itu terhadap rasul-rasul. Mereka itu tahu dengan cara yakin kata bahawasanya apa yang dibawa datang dengannya oleh rasul-rasul iaitu benar, tidak ada raguan padanya.
Sebab itulah apabila dia tengok benda ni, dia minta ke Tuhan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ni ayat ni mari tafsirkan ayat hal yang zuruna illa ta'wilah. Rabbana, hai Tuhan kami, absarna, kami nampak dah. Nampak apa? Nampak apa yang Rasulullah raya, Rasul-Rasul yang lain raya, nampak cerak dengan mata kepala dah. Nampak dengan mata, wa sami'na, dengar dengan telinga, dengar suara neraka. Dengarnya suara api neraka macam mana? Dengarnya suara para malaikat macam mana? Dengar hari tu boleh dengar sungguh. Nah, wa sami'na, azab setara mana? Boleh dengar hari tu. Farji'na, ya Allah, farji'na. Farji'na, tak guna kata warji'na ataupun sumarji'na, tak. Tuhan guna dengan fa'il ta'qib. Buat klik kita cepat-cepat. Klik mana? Klik ke dunia ni. Sedangkan dunia hari tu tak ada dah. Ni dia ni. Orang halal bala gini. Halal bala lagu mana? Peh halal bala tak? Makna kata tak ambil cakna. Tak peh lagi ambil cakna. Makna tak ambil penting. Peh tak? Peh tak Basri? Tak ambil cakna peh tak? Tak ambil penting. Tu mahความสำคัญ bahasa sia kata tak ambil penting. Supa. Orang duk oyak gini tak dengar. Apabila habis tempoh sudah. Peh tempoh tak? Tempoh peh tak? Peh alhamdulillah tempoh. Makna okat. Masa peluang kita tu. Tu masa hak ditahat mari. Tu seumpama kita kata tempoh kita ni nak bolehnya apa nama bantuan ke gapo ke, ya sakak kita main-main. Apabila lucu dah masa, tunggu tak pe. Hak tu tak apa dunia, tapi akhirat dak dah. Nampak tu tak? Farji'na, klik maksudnya. Na'mal salihan, kami nak amal soleh dah. Inna muqinun, kami itu yakin molek dah. Muqin. Nampak cerak? Tak nampak lagu mana. Sebab itulah mereka ini tak beriman kepada benda yang Rasul wahyi di kalangan perkara-perkara yang gaib, dia tak percaya. Hari ni dia tengok dengan mata, gini. Hari mana? Yauma ya'ti ta'wiluhu. Mana hari yang berlaku akibat hak Rasul-Rasul gaib. Itu maknanya. Qad ja'at rusul rabbina bil haqq. Itu maknanya. Maka berlakulah ini. Ini khabaran pada hari kiamat. Itu dinamakan ta'wil. Mana? Itu dinamakan ta'wil. Ta'wil di situ makna berlaku perkara yang Allah Ta'ala suruh Rasul raya. Daripada apa yang Allah Ta'ala khabar di dalam Quran, daripada janji yang molek bagi orang yang berimeh, janji yang buruk bagi orang yang tak berimeh, ada di sana syurga, ada di sana neraka. Itu dinamakan apa nama? Iaitu dinamakan akibat bagi khabaran yang Allah Ta'ala suruh Rasul ayat di dalam Al-Quranul Karim. Sebab itulah Allah Ta'ala kata mana? Bal kazzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluh. Ni mari kalimah ta'wil pula. Bahkan mereka itu dusta dengan apa yang mereka itu tidak meliputi ilmu dengannya. Wa lamma ya'tihim, kata tak kala datangnya kepada mereka oleh ta'wiluhu. Apa makna ta'wil di situ? Yakni akibatus syai'. Makna benda yang berlaku apa yang Rasul raya sebagaimana Tuhan nak. Orang tak berimeh neraka. Orang berimeh syurga. Belum dari masuk neraka masuk syurga, ada di sana titi sirat. Ada di sana apa nama? Mizan. Ada di sana azab kubur, nikmat kubur, sebagainya. Mereka ini tak beriman. Itu makna kata walamma ya'tihim ta'wiluh. Walamma ya'tihim ta'wiluh. Ni surah Yunus ayat 39. Maka ulama kita letakkan ayat 53 daripada suratul A'raf dan ambil ayat sajdah ayat yang ke-12, mari tafsirkan suratul A'raf. Kemudian ambil surah Yunus ayat 39, mari tafsir pula sekali lagi apa? Iaitu surah Al-A'raf ayat 53 tadi.
Untuk gapo ni Tuhan buat lagi? Bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wiluh. Untuk nak menolakkan di atas mereka-mereka yang mengingkarkan hakikat-hakikat yang telah datang dengannya oleh Al-Quran. Orang ingkar hakikat ni banyak jenis. Yang pertama, al-musyrikun. Yang kedua, al-falsafiyun. Hak ahli falsafah. Ahli falsafah ni dia tak beriman kata hak Rasul raya, hak Tuhan raya ada sungguh. Ia kata hakikat syurga tu iaitu hadiqah ataupun syati'il bahr. Tu syurga di sisi dia. Makna kata tempat kita berjalan, tempat kita berjumpa, tempat kita suka, tempat kita ria, tempat ni itu syurga. Hak Nabi dok royak tu, hak Rasul dok royak, hak Tuhan dok royak, takhyil. Apa makna takhyil? Untuk nak menggema saja. Benar tak ada sungguh kan? Tu ahli falsafah yang kira lagu tu. Neraka di sisi dia hospital. Ha tu dia. Adapun ahli Islam, mukminun, muslimun, dak kita beriman lah tu. Syurga sungguh. Neraka sungguh. Adapun hospital, adapun syaitil bahr di patah di gapo nama hak tu suku. Ha tu tak supa. Nampak tu tak? Ha. Kemudian dia kata, apa dia tak percaya? Apa hak Allah Ta'ala suruh Rasulullah raya tu, dia tak percaya. Apa? Dia kata, in hadza illa qaulul bashar. Ni. Maknanya, dia tak percaya apa hak Rasul baca ni, dia dak kira kata, Muhammad pun orang juga. Sifat apa tu? Sifat apa? Sifat mutakabbir, takabur. Apabila takabur ni punah habis. Demo duk pergi ngaji buat apa dengan manusia? Kita pun manusia juga. Ha, tu dia, tak apa. Nampak tak tu? Kita pun manusia juga, pada dengar apa dia manusia. Dia pun boleh baca Arab, kita pun ngaji Arab juga baca dia. Tak ada apa. Punah. Cara mikir tu adalah khasirat dunia wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Rugi dunia, rugi akhirat. Dimakian itulah sebagai kerugian yang sungguh. Orang nak royak supaya nak uya selamat, dia buat pandai-pandai. Orang nak piping supaya dia itu duduk di atas bantasan, dia tak mau nak dengar. Orang nak tunjuk dia itu dapat kejayaan, dia kata orang nak tipu dia. Sebab apa? Sebab ghurur. Apa makna ghurur? Makna mutakabbir, takabur. Maka orang yang ada sifat takabur ni, ya Allah. Ni, dia kata in hadza illa qaulul bashar. Walid ibn Mughirah. Aku ni pandai syair dengan jin, tak kenal Muhammad duk royak. Tapi dia tak faham kata Muhammad tu dapatnya wahyu walaupun dia muda pada demo. Nak berdeki tak boleh masalah ni. Walid ibn Mughirah ni pegat darah boleh sampai ke syair dengan jin. Mu'allaqatis sab'ah, mu'allaqatis asyarah. Nak sakut di Kaabah tu. Tanding syair tu nak sakut di Kaabah tu. Walid ibn Mughirah ni orang periksa baru boleh sakut di astaril Kaabah, mana sakut di kain Kaabah tu. Dulu sakut kain di kain Kaabah tu syair-syair hak hebat-hebat. Walid ibn Mughirah ni lah periksa. Tiba-tiba Muhammad wari, dia budak pada aku. Kano boleh pandai pada aku? Hak ni makna kata hadza fadlullah yu'tihi may yasha. Kelebihan innal fadla biyadillah yu'tihi may yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Kelebihan tu ada di tangan Tuhan. Dia nak wipia apa boleh? Kita nak sekat tak boleh. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi. Apa hak Tuhan buka daripada rahmat tak sah pian nak sekat sah. Hak Tuhan tak sewi tak sah pian beri tu. Apabila orang faham molek terhadap ayat tu, deki orang tak ada. Takabur tak ada. Tak berasa kata diri tu orang reti pula. Tapi cuba kecek dengan dia tengok. Nak pergi tak jauh kita. Pergi tak boleh. Nyeputarnya, pusingnya berapa mana kata kita, pahamnya kita, ilmu kita bawah pada dia. Sebab apa? Sebab orang tu orang Tuhan. Dia tak rasa tak diri orang alim. Dia tak rasa tak dia pandai. Tetapi, cuba kecek tengok.
gitu gini ya, nampak tak biasa ya. Itu ayat tak futuhat, pembukaan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada hamba yang ada sifat tawaduk. Ingat molek tawaduk ni kita kena tak ada. Nampak tu tak? Ni maqam kita nak sebut di sini supaya boleh kita pakat-pakat beramal. Mereka ini kata in hadza, isyarat hadza ni isyarat musyarah ilaih, klik mana? Klik pada Al-Quranul Karim. In hadza illa qaulul bashar. Tak lain tak bukan Quran Muhammad wa hari ni, kalian ni iaitu perkataan manusia. Sa'uslihi saqar. Tuhan akan mentenggelamkan dia di dalam dengan qasaqar. Ya Allah. Sebab tu jangan kita duk royak atas Quran di depan kita ni kalian Nabi Muhammad. Jangan. Kalian Tuhan sungguh duk di zat Tuhan, kalian nafsi. Kalian di depan ni ibarat bukan kalian Tuhan sungguh. Kena ni in hadza illa qaulul bashar. Tak boleh. Hadza tak boleh kita kata lagu tu. Hak ni kalian Tuhan kita dah. Lafzan wa ma'nan min Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah akhiruz zaman lagi akan, mudah-mudahan kita ni dinikmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahlil Quran. Allahumma amin. Ya akan Tuhan akan tarik kelik habis. Wala yabqa fil mashaf harfun wahid. Tidak tinggal dalam mushaf ni satu huruf pun. Nak ayat itu kalam Allah Subhanahu wa taala. Ni Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh ulama sahabah royak mari kepada kita. Kerana mereka itu dusta akan Al-Quran serta ketiadaan ilmu mereka dengannya. Dia tak ada ilmu, dia dah pakai dusta. Dia tak ada ilmu, dia pakai dusta. Hak ni bosan. Kalau bahasa tani orang panggil kata bodoh tak boleh hajar, maaf. Tak erti tapi nak hajar tak boleh. La haula wala quwata illa billah. Maka tak kalau datang kepada mereka, datang akan mereka itu oleh ta'wiluhu, mana oleh ta'wil maknanya oleh akibat hak khabar do ayat mari tu, iaitu gapo? Masir. Kalimah masir mana hujung jatuh, hak berlaku, hak Tuhan suruh Nabi royak. Tu Tuhan suruh Nabi royak tu berlaku sungguh. Maka sesalah mereka. Sesalah mereka. Nah. Ia kata dan apa nama ni? Ta'wil, itu makna ta'wil. Itu makna apa nah? Makna ta'wil. Tu nak kita faham molek nah. Mana ta'wil. Mula-mula tu. Tu makna ta'wil. Baik. Kemudian dalam Quran kita ni, dalam Quran ni kalam ada apa jenis? Kalam ada apa jenis? Kalamullah qisman. Pembagian nak tafsir. Ada kalam insya'i, ada kalam khabari. Kalam insya'i makna awamir wan nawahi. Mana suruh Tuhan dan tegah Tuhan. Orang panggil syariat. Maka apabila kita tahu kata di dalam Quran ni ada suruh ada larangi, suruh dan larangi tu ulama tafsir letakkan kalam umpama tu apa panggil kalam insya'i. Bukan insya' mana tulis, insya' mana suruh, mana tegah, mana taklif. Maka ta'wil di sisi ulama terhadap kalam insya' ini makna macam mana? Makna kita melaksanakan apa hak Tuhan suruh. Faham lagi? Maknanya Tuhan suruh dalam Quran. Maka kita itu wa amal sebagaimana Tuhan suruh. Tu dinamakan ta'wil. Faham tak? Tu dinamakan ta'wil. Misal guna? Misal. Nak bagi misal, tak bagi misal, tak faham. Kita baca dalam surah Al-Fath. Tuhan kata, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih." Kalimah fasabbih ni amr, suruh.
maka hendaklah mung itu tasbih. Maknanya tasbih, iaitu kita menyuci akan Allah Ta'ala daripada kekurangan. Bihamdi rabbika. Nampak tak? Dengan kita memuji Tuhan kita, wastaghfir, dan kita minta ampun, innahu kana tawwaba. Didapati Allah Ta'ala itu tawwab, nak wi maaf, nak wi taubat kepada kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia dengarkan akan ayat ni, dia baca akan ayat ni, Rasulullah katakan, Tuhan suruh Nabi mula-mula sekali kena pada Nabi lah. Apabila kena ke Nabi, Nabi buat contoh, kita sebagai ummah nak turut. Fasabbih, suruh kita tasbih. Amr, suruh tu. Maka hadis daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia kata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah kata fi ruku'ihi wa sujudihi, di dalam sujudnya dan rakaatnya. Ni doa yang Nabi baca dalam rakaat dan sujud. Kita biasa tak baca doa ni? Subhana rabbil azim, subhana rabbil a'la, tu biasa kita dah baca. Tapi yang ni ada lagi. Nabi baca kata subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ha ni. Apabila Nabi rakaat dan Rasulullah itu sujud, ia baca akan subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ighfirli yata'awwalul Qur'ana. Aisyah kata, dia ni yata'awwalul Qur'an. Apa makna yata'awwalul Qur'an di situ? Mana kan yata'awwalul Qur'an? Ayunaffizul amr. Menunaikan apa hak Tuhan suruh. Tuhan suruh ana fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nabi kata subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ighfirli. Aisyah kata kana yata'awwalul Qur'an. Makna dia menunaikan akan retah hak Tuhan suruh di dalam Al-Quran. Gunakan kalimah ta'wil untuk kita nak patuh taat apa yang Allah Subhanahu wa taala royak suruh kita buat di dalam Al-Quran. Misal guna lagi, seumpama Tuhan kata aqimus salah. Apabila aqimus salah tu suruh ya Tuhan, kalam insya'i. Maka kita semaya apabila sampai waktu kita semaya, sebab semaya ni ada waktu. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, ada waktu dia. Lepas daripada tu, apabila kita takbir sudah sampai ke salat, itu dinamakan kita yata'awwal. Apa makna yata'awwal? Makna yunaffizul amr. Apa makna yunaffizul amr? Makna kita menunaikan apa yang Allah Ta'ala suruh kita buat. Dinamakan ta'wil juga lagu tu. Di sisi ahlu tanzih apa lagu tu makna ta'wil. Mula-mula mana berlaku sesuatu, hak Tuhan royak, hak Nabi royak, lepas tu ia berlaku. Itu ta'wil juga. Sebagaimana kita baca dah ayat dalam surah Al-A'raf dan surah Yunus tadi. Ni di dalam hadis yang sabit sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kata kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi Allahu subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ighfirli kana yata'awwalul Qur'an. Dia itu ta'awwal mana yunaffizul Qur'an. Nafaza mana menunaikan, menerima haratah. Hak Tuhan suruh kita buat. Tu makna kata gitu. Ini dengan nas daripada mana? Nas daripada kalam Aisyah radhiyallahu anha, riwayat tentang Nabi itu buat. Makna fahamnya oleh ahli tanzih di kalangan sahabat Nabi, terutama Ummul Mukminin ni, iaitu takwil. Makna apa? Makna kita menunaikan apa hak Tuhan suruh, panggil takwil juga. Tu lah. Hani nak ayat kata cara faham ahli tanzih kalimah takwil faham gini. Ada sandaran dia. Sandaran daripada Al-Quran, sandaran daripada hadis Nabi, dan sandaran daripada syarahan para ulama. Khalas, cukup. Hak tafsirnya ada hurai saja, tapi sandaran sumber tak ada. Itu tafsir. Quran pun tak ada, hadis pun tak ada. Hingga perkataan hak kita hurai ni dalam Quran pun tak ada, dalam hadis pun tak ada. Kita dah hurai cara kita 2, 3, 4 je, itu bukan.
Itu bukan jalanan ahli tanzih. Ada tak? Bukan jalanan ahli tanzih, bukan jalanan ahli sunnati wal jamaah, bukan. Ada tak? Tu ahli tanzih, ahli sunnati wal jamaah hak tullah ha. Nampak tak? Tu dia. Habis itu. Yang kedua, orang panggil kata dalam Quran ni ada kalam khabari. Kalam khabari ni hak Tuhan khabar. Khabar ni akal kita pergi tak sampai. Kena tunggu khabar Tuhan raya. Heran tu. Maknanya khabaran pasti kita kena tunggu dia raya. Allah Ta'ala raya, Rasulullah raya. Kita tahu mana kata di sana ada nikmat kubur. Kerana Rasulullah raya. Kita tahu mana kata di sana dalam kubur itu ada azab kubur. Kerana Rasulullah raya. Ada sungguh azab kubur Rasulullah raya. Mana dalil? Tak kalah. Tiap-tiap kali Nabi itu semaya, Nabi kata Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Aku berlindung daripada azab kubur. Itu hadis. Mafhumnya makna Nabi berlindung daripada azab kubur, pasti kata azab kubur tu ada. Kalau tak ada nak berlindung apa? Itu mula-mula. Yang kedua, ayat tu kata an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'azab. Tiap-tiap hari lan ini api neraka duk makannya puak-puak Firaun dan orang-orang yang api azab kubur tu duk makannya puak-puak Firaun dan pengikut dia. Hari akhirat esok adkhilu ala fir'auna ashaddal 'azab. Sekali lagi azab api neraka lah ni duk dalam azab kubur. Kalau gitu azabil qabr ada kata ada tahu mana khabar daripada Allah Taala dan Rasul. Gi ngakal siapa tak siapa. Sebab tu orang mendahului akal gali tengok mana azab, tak ada nampak apa sekarang. Temu dengan apa? Temu dengan tulis, temu dengan tu, temu dengan ni. Afanallahu wa iyyakum. Maka tak beriman dengan azab kubur. Kerana dia tak faham kata di sana dalam Quran ada khabari yang wajib kita beriman. Banyak mana orang ingkar azab kubur atas dunia Allah ni? Bukan sikit. Ramai. Terutama orang-orang hak tak beriman dari kalangan orang Islam kita. Dakwah Islam akan tetapi tak beriman dengan apa hak Tuhan royak, Rasul royak. Ya Allah. Di Mesir pun ramai. Di luar-luar negara daripada negara-negara Arab. Pak-pak kita ni tak bunyi lagi, tak sahih bunyi lah. Nah, tak sahih bunyi lah. Molek dah kita beriman lagu ni kena dah. Kena dah. Pegang lagu ni sehingga kita pergi jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka khabari ni dia melimputi di atas khabar-khabar Allah Taala daripada urusan benda hak gaib. Seumpama urusan hari kiamat. Keadaan hari kiamat, dahsyatan hari kiamat. Masuk juga dalam babul khabari, zat Tuhan, sifat Tuhan, perbuatan Tuhan. Ni masuk dalam perkara yang ghaibi. Akal kita sampai kalau Tuhan tak rayak, kita tak boleh. Tu tak? Tu nak kita faham molek. Baik. Dan apa nama ni? Kalimah ta'wil ni. Ta'wil pada ini bahagian ni iaitu apa? Itu kena kepada diri apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut. Kena apa hak Tuhan sebut tu gitulah. Tak ada hak lain. Tak ada hak lain. Baik. Sebagaimana Tuhan royak. Tuhan duk royak dalam Quran ni, kata dalam syurga adanya beberapa nikmat. Ada pakaian yang molek, ada minuman yang lazat, makanan yang lazat dan sebagainya hak lain-lain lagi. Nah, lalu Tuhan kata fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Makna kata fala ta'lam nafsun, diri kita ni tak tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala akhfa. Kalimah akhfa ni makna kan? Akhfa ni makna Tuhan susuk bagi kita daripada benda-benda yang sebagai benda hak kita tengok tu jadi lazat. Balasan bagi mereka yang beriman dan beramal. Ya iman kemudian ya beramal. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala royak benda-benda yang ada di dalam syurga tadi ini ni, benda-benda yang ada dalam syurga tadi ini daripada arak,
daripada susu, daripada menisai madu dan lain-lain daripadanya, iaitu gapo? Iaitu hakikat dia itu tak sama dengan hakikat dunia. Hakikat hak dunia ni tak sama dengan hakikat hak ada di dalam al-jannah, dalam syurga. Walaupun dunia dan syurga ni, dua-dua ni adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala belaka. Adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala belaka. Setara makhluk sama makhluk ni tak sama. Bagaimanakah makhluk dengan khaliq? Nak sama lagu mana? Juga pasti ia tak sama. Nampak tak? Juga pasti ia tak sama sama sekali. Tu nak kita faham molek. Nak buat sama di antara perwaktan Tuhan, sifat Tuhan, zat Tuhan, nama Tuhan dengan makhluk, ia tak boleh jadi. Setara sama-sama makhluk ni, hak dok ada dalam dunia dengan hak dok ada dalam syurga ni tak sama. Apa bagaimana zat Tuhan, perwaktan Tuhan, sifat Tuhan, nama Tuhan nak sama dengan makhluk? Tak sama sekali. Tu tak? Tu dia. Maka perkara hak tersebut tadi daripada khabaran benda yang gaib, dia yang mengetahui, makhluk mana-mana tak boleh tahu. Itu makna kata wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tak ada dia boleh tahu hakikat benda sebut saat ni daripada benda hak gaib tu malaikat Allah hanya jua. Pas kita boleh tahu kerana Tuhan raya. Patut hakikat apa nama ni setera dalam syurga boleh royak lagi, tak boleh nak royak. Sekadar faham akan apa hak Tuhan khabar mari sekadar tu, tapi hakikat agama tak boleh nak royak. Hak tu makna kata wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tak mengetahui hakikat dia malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak tahu lagi kata gapo lagi hak ada dalam syurga Tuhan tak ada royak, banyak lagi. Akan tetapi Tuhan tak ada royak. Royak beberapa perkara saja sebagai misal. Sekadar tu. Nampak tu tak? Tu dia. Baik. Maka wajib kita itu berarti bahawasa kepada mana? Kepada bahawasanya kita tak tahu akan hakikat sesuatu tu pada diri dia tu tak menafi ilmu kita dengan makna maksud tujuan ya Allah Subhanahu wa taala nak khabarkan kepada kita. Tak. Makna kita tak tahu hakikat Tuhan. Tak tahu hakikat sifat Tuhan, perwaktan Tuhan. Tapi hak Tuhan royak kita reti. Kita tahu. Dalam arti kata kita boleh beriman sebab kita reti. Bukan makna kata Tuhan royak gapo dalam Quran. Siapakah ulama, siapakah malaikat Jibril, siapakah Rasulullah, tak ada faham sorang habuk, tak ada faham. Beriman gitu. Tak okeylah tu. Nampak tu tak? Sebab itulah jalan ni duk royak kata kita tak boleh nak tahu, tak boleh nak faham, tak boleh nak reti. Hingga kerana Nabi sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tak boleh nak tahu, tak boleh nak faham apa tu royak. Jibril sendiri pun tak tahu, para ulama pun tak tahu, fadlan hal bil lagi orang-orang awam. Itu salah jalan itu, salah. Itu bukan jalan yang betul. Faham? Rasulullah faham. Ulama-ulama faham. Tak kira ulama sahabat, ulama mana-mana pun faham. Nampak tu tak? Faham? Akan tetapi hakikat dia tadi itu tak kira malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal walal ulama, walaupun siapa tak ada dia boleh tahu hakikat. Royak atas Tuhan ni bersifat dengan dengar. Faham? Tuhan bersifat dengan istiwa. Faham? Tuhan bersifat dengan nuzul. Faham? Tuhan bersifat dengan redha. Faham? Sifat dengan marah. Faham? Akan tetapi hakikat walaupun Jibril, walaupun Nabi Muhammad, walaupun ulama mana-mana pun, lebih-lebih lagi orang awam biasa, tak ada dia boleh tahu. Nampak tu tak? Satu cara nak kita faham, faham jadi molek. Kerana kita pakum molek, kejap molek kata di antara mana? Di antara Tuhan dengan makhluk perkara yang tak sama. Dan kita kena kacing molek kata apa hak Tuhan royak dalam Quran, apa hak Nabi royak dalam hadis, Tuhan kecek bahasa yang boleh kita faham. Nabi kecek bahasa yang makhluk itu boleh faham.
yakni lafal musta'mal, makna lafal yang mempunyai makna. Apabila lafal yang mempunyai makna, maka boleh kita faham. Boleh kan? Boleh kita faham. Apabila kita faham, bolehlah kita beriman. Itu cara yang yang Islam kita nak daripada kita. Yang Islam itu nak daripada kita. Baik. Kemudian setelah daripada kita tahu dah makna kata ayat tu ayat Quran lah. Hadis tu hadis Nabi lah alaihi salatu wassalam. Takwil di sisi ulama ahli tanzih ni maknanya akibatus syai'. Mana kena akibatus syai'? Makna kata perkara yang berlaku setelah daripada khabar mari. Yang kedua, mana kena? Maknanya lagi tu makna kita menunaikan menunaikan apa urusan orang panggil kata suruh Tuhan, hak Tuhan suruh kita tunai sebagaimana kita telah sebut tadi sebagai misal. Yang ketiga iaitu khabaran Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara yang gaib tadi itu, maka itu dinamakan takwil juga. Hakikat benda gaib tu panggil takwil juga. Maka hakikat tu tak ada dia boleh tahu malaikat Allah Subhanahu wa taala hanya jua. Tapi sekadar kita tahu akan makna dia. Hakikat kita tak tahu. Nampak tu tak? Maka bahagian yang ketiga ni, siapa-siapa dok gi pandai-pandai dok gi royak hakikat dia, maka orang tu Nabi katakan benda gaib daripada zat Tuhan, perbuatan Tuhan, nama Tuhan, sifat Tuhan, daripada nikmat syurga, daripada bila nak berlaku hari kiamat, daripada ni benda gaib. Hak Tuhan kena royak kita, akal kita pergi tak sampai. Kalau kita pergi pandai-pandai dok gi menentukan hakikat dia, Rasulullah kata idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladzina sammallahu fahdharuhum. Apabila kita pergi tengok mereka-mereka yang duk pandai-pandai tentang benda hak tasyabuh. Apa makna tasyabuh di sini? Makna kata hakikat hak tak sama dengan makhluk tadi kita pergi pandai-pandai, maka hendaklah maka mereka itulah mereka yang Allah Subhanahu wa taala menamakan, maka hendaklah kita menjauhkan diri daripadanya, jaga-jaga diri daripada itu. Tu sebab apa? Sebab takwil tu tak ada boleh tahu. Takwil tu tak ada boleh tahu. Misal aku mana? Orang royak kata apabila kata Allah Subhanahu wa taala itu istiwa di atas arasy, maka orang hak biasa ni akan tanya, "Apa belum daripada Tuhan istiwa ni Tuhan ada mana?" Jalan. Ni orang panggil orang yang ikut mutasyabih. Orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan suruh jauhkan diri daripadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam royak dalam hadis yang sabit daripadanya kata Tuhan ni turun kepada langit dunia. Dia kata malam itu tak sama pada mana-mana negeri. Seolah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tahulah kata malam itu tak sama tiap-tiap negeri. Seolah-olah gitu. Nampak? Seolah-olah kata Nabi tak tahu. Tu seolah-olah kata Nabi tak tahu. Lalu dia tanya kepada kita, "Pas bagaimana sana? Tak ada gelak lagi. Sini gelak. Pas bagaimana?" Itu panggil mereka yang turutnya mutasyabih. Dok gaduh tentang takwil hakikat bagi Allah Taala dan perbuatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita jaga-jaga mereka itu daripada mana? Iaitu daripada pemikiran dia masuk di dalam diri kita. Tak boleh. Tu kalau lah kata Allah Subhanahu wa taala itu redha, dia kata kalau nak redha lagu mana, redha ni mana kena ada hati. Ya gi. Benda lagu tu apa yang kata perkara-perkara yang mereka-mereka itu turut mutasyabih belaka tu. Apa tu tak? Turut mutasyabih, dogi pandai tentang hakikat ya Allah Subhanahu wa taala, tak ada suruh kita dogi mengarung. Faham mengarung tak? Mana dogi mendalami tentang itu. Tak sah. Tu nak kita faham molek. Baik.
Kemudian makna yang kedua bagi takwil di sisi tu makna hak tadi tu kita wari makna yang pertama nah. Makna pertama gapo nama mula-mula iaitu akibatus syai'. Benda hak akan berlaku. Kemudian makna yang kedua iaitu kita menunaikan berapa nama? Menunaikan apa hak Tuhan suruh. Panggil takwil juga. Yang ketiga, takwil makna hakikat sesuatu. Terutama hakikat perkara yang gaib. Hak ni tak ada dia boleh tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala hanya jua hakikat dia. Adapun hak Tuhan khabar memang tahu. Makna yang keempat. Bukan makna yang kedua, makna yang keempat. Daripada makna at-ta'wil di sisi ulama ahli tanzih makna kan? Maknanya tafsir wal bayan. Mana kana? Makna tafsir wal bayan. Makna kita beri keterangan dan penjelasan. Tu beri keterangan dan penjelasan. Tu makna at-ta'wil di sisi ahli tanzih makna yang keempat. Allah Subhanahu wa ta'ala ni telah firman di dalam Al-Quran, huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ni Abdullah bin Abbas baca akan ayat ini. Kita tafsir dah semalam, rajuklah. Nah, apa yang kita telah sebut mari dah tu. Maka tak kala Abdullah bin Abbas ni baca akan ayat ni, dia kata ana mimman ya'lamuna ta'wilahu. Mana aku ni termasuk setengah daripada mereka yang mengetahui akan tafsirnya. Tu makna kata Abdullah bin Abbas ni raya kata aku tahu tafsir. Ta'wilahu di situ bermakna tafsirahu. Sebab apa? Sebab Nabi berdoakan kepada dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ya Tuhan aku, berilah dia tu faham agama. Nah, dan mengajarlah akan Abdullah bin Abbas itu akan ta'wil. Akan apa? Akan ta'wil. Ta'wil bermakna tafsir. Sebab itulah ulama menamakan Abdullah bin Abbas turjumanil Quran. Orang yang menterjemah, yang mentafsir akan Al-Quranul Karim. Baik. Maka tiap-tiap perkara, tiap-tiap kata yang datang daripada Abdullah bin Abbas, bahawa kata dia tu mengetahui akan ta'wil Al-Quran, wajib kita tanggung di atas makna tafsir wal bayan. Makna wajib kita tanggung di atas makna Abdullah bin Abbas tu gapo nama? Makna penerangan dan penjelasan. Tak boleh kita pergi tanggung perkataan dia kata dia mengetahui hakikat benda gaib, tak boleh. Ada orang kata Abdullah bin Abbas ni tahu hakikat tu, hakikat berbuat tu. Tak, bukan makna gitu. Dia tahu akan makna bagi ayat tu saja, ya hakikat lepas daripada makna tu dia tak tahu. Tu terkadang hakikat kita tahu, seumpama kita faham aqimus solah, makna aqimus solah kita faham. Kemudian hakikat bentuk ke semaya kita pun tahu. Tu tahu siapakah makna, tahu siapakah hakikat. Ada pun masalah ghaibiyah, hak ni tahu sekadar makna, tetapi hakikat belakang daripada makna tak payah tahu. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala itu menutupkan ilmu itu daripada segala makhluk. Daripada mana? Daripada segala makhluk. Dan Imam At-Tabari di dalam tafsir dia pun begitu juga. Begitu juga. Nah, begitu juga. Dia itu menggunakan lafaz ta'wil dengan bermakna at-tafsir wal bayan. Ahli tamsil dia duk faham kata, tengok Tabari pun ta'wil. Ibnu Abbas pun ta'wil. Ahli tamsil, lagi kita akan mengaji. Ahli tamsil orang i'tikad kata ayat Quran dan hadis Nabi itu apa hak Tuhan raya, apa hak Tuhan Nabi raya tentang hal Tuhan serupa dengan makhluk. Sebab tu dia nak paut daripada apa yang nampak serupa dengan makhluk kepada makna satu lagi. InsyaAllah kita akan belajar kata ahli tamsil itu lagu mana. Ada apa ahli tanzih, dia faham kata hak Tuhan raya, hak Rasulullah raya tak serupa segala, tak serupa sama sekali dengan makhluk. Tak serupa sama sekali dengan apa? Dengan makhluk. Tu dia. Apabila kita baca di dalam tafsir tafsir Tabari,
ta'wilul ayati indana kaza, makna kan? Mana tafsirul ayah indana kaza. Makna kata tafsir ayat di sisi kita ni begini. Wa qala ahlut ta'wil fiha kaza. Katanya ahli ta'wil padanya iaitu pada ayat begini. Makna ay wa qala ahlut tafsir, fa ahli tafsir. Bukan ta'wil makna seumpama ahli tamsil dok peh. Insya-Allah kita tengok ahli tamsil ya wi makna lagu mana. Mana ta'wil dia tak serupa dengan kita. Dia tak sama dengan kita. Apabila tak sama pada definisi, pada takrif, maka hukum pun tak serupa. Bahasa dia dah apabila tak sama cara, rupa tak sama. Nampak tu tak? Seumpama kita tani buah biji daripada biji durian, itu baik durian. Kalau hak lain. Dia tak sama. Sama-sama pokok kayu boleh makan buah belaka, akan tetapi hak ni pokok ni pokok ni. Faham molek tu dah? Tu dia. Baik. Itu setengah daripada mana? Setengah daripada makna-makna yang para ahlu tanzih itu faham tentang masalah lafaz at-ta'wil. Molek tu dah? Lafaz at-ta'wil di sisi ahli tanzih makna sebagaimana kita sebut tadi. Tidak ada lain daripada ni. Tidak ada lain daripada ni. Hak Tuhan royak dalam Quran, hak Nabi royak dalam hadis, hak para ahli tanzih itu faham. Lagi insya-Allah kita akan mengaji iaitu takwil di sisi ahli tamthil. Macam mana ahli tamthil itu dia faham tentang kalimah at-ta'wil. Tu dia. Insya-Allah taala kita kena berhenti sinilah dulu dah. Kita berhenti sini dulu supaya kita boleh faham hak kita dulu. Malam ni insya-Allah kita boleh faham hak kita dulu. Kata macam manakah ulama ahli tanzih itu ya faham tentang lafaz at-ta'wil. We faham situ dulu supaya kita itu jelas molek kata bagaimanakah ulama-ulama kita daripada kalangan ahli tanzih tu faham akan ini perkataan. Maka pada malam ni insya-Allah sekadar inilah dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjagakan kita selamat, duduk di dalam bahagia, duduk di dalam sihat wal afiah, jauh daripada bala petaka. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa alladhi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Tu kita telah tafsir dengan cara jelas dah. Maka insya-Allah kita nak pergi pula pada pada makna yang kedua daripada ahlu tamsil yang faham tentang at-ta'wil tu macam mana. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.